Astaghfirullahaladzim. Billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bermaksud bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk buat manusia dan di dalamnya terkandung keterangan-keterangan penjelasan tentang hidayah dan kitab yang boleh membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Sadaqallahul azim. Yang hormati dan dikasihi sidang jemaah Zuhur Masjid At-Taqwa Taman Ton Dr. Ismail Kuala Lumpur. Seterusnya dihormati rakan taulan yang akan mendengar rekaman program tazkirah kita pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama alhamdulillah sesaat sebelum daripada azan zuhur berkumandang tengah hari nanti kejap lagi, marilah sama-sama kita mengambil sedikit peringatan buat diri kita masing-masing sebagai suatu muhasabah diri kita dalam suasana kita sedang beribadat Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan semua urusan amal kita dalam keadaan bahagia dan menenangkan kita. Pertama-tama alhamdulillah hari ini hari kedua Ramadan buat kita, dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat usia dan umur yang masih Allah limpahkan buat kita. Di samping nikmat kesihatan fizikal yang memungkinkan kita untuk terus laksanakan kewajipan berpuasa dan beribadat sesempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, kita maklum bahawa Ramadan datang secara berpakej.
Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan sebagai bulan yang berpakej penuh daripada ibadat sunat dan wajib, sama ada ibadat yang bersifat siang ataupun malam, yang kita sebut sebagai siam ataupun qiyam, siam dan qiyam. Tuan-tuan, puan-puan semua, tajuk yang saya akan cuba bentangkan dalam kesempatan tengah hari ini adalah sebagai suatu peringatan bersama, iaitu akhlak dan adab dalam kita berpuasa. Akhlak dan adab dalam kita berpuasa. Kata para alim ulama kita, termasuklah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dalam sesuatu ibadat yang kita kerjakan memang ada akhlak dan adab yang kita wajib patuhi. Dalam semua ibadat dalam agama Islam mewajibkan begitu. Solat ada akhlak adab dan wajib kita patuhi. Ibadat haji ada adab dan akhlak yang kita patut dan wajib patuhi. Maksud ibadat zakat dan sebagainya lah. Maka Ramadan terlebih utama bila ia membabitkan persoalan ibadat malam dan siangnya, siam dan qiyamnya. Maka di sana disedarakan oleh agama kita, oleh hadis Nabi sebagai contohnya, adab-adab dan akhlak yang kita patut lakukan, laksanakan dalam kita berpuasa ataupun kita menikmati bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Di antara adab yang paling besar dan akhlak yang paling utama dalam kita berpuasa dan kita berRamadan ni, tuan-tuan, ialah yang pertama sekali, bagaimana yang telah dikupaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi tentang adabus siyam. Yang pertama sekali ialah kita hendaklah menjauhi apa sahaja perbuatan yang boleh melagakkan ibadat Ramadan kita. Menjauhi perkara yang boleh melagakkan ibadat Ramadan kita. Amalan yang boleh melagakkan, melalaikan kita dengan ibadat Ramadan kita, termasuklah puasa dan ibadat-ibadat qiyam dan seumpama, melalaikan. Jadi hal ini merupakan perkara yang penting. Sebab dalam kehidupan kita beribadat Ramadan ni kadang-kadang ada benda melarangkan kita. Contohnya bercakap melampau ataupun dalam perkara yang tidak berkebaikan. Apalagi kalau sampai tahap kita bercakap ketika berpuasa dalam hal-hal yang boleh menyentuh orang lain, seperti mengeji, mengumpat, mencela, mengata orang dan seumpamanya. Itu satu benda yang melarangkan dalam takrifan para alim ulama. Tengah kita berpuasa, yang patutnya kita berdiam diri daripada benda melalaikan, tapi tiba-tiba kita bercakap lagi. Ini contoh seperti kita mengumpat, mencela orang dan seumpamanya. Ini di antara benda-benda yang dikira tidak beradab dalam konteks kita berpuasa dan kita berRamadan. Waktu Nabi SAW dalam satu dua keadaan ketika bercakap tentang akhlak berRamadan, berpuasa ini, Nabi sebut, bila ada kalangan kamu yang cuba untuk bercakap benda yang melalaikan, contoh percakapan tidak elok, nampak arah cakap ini nak caci orang contohnya, nak kata ke orang, contohnya lah, maka Nabi sebut kepada kita, sebutlah kepada orang itu bahawa ini saimun, aku sedang berpuasa. Ini akhlak kita juga dalam bab jaga hubungan yang baik dengan orang berkaitan. Kita kata apa? Ini saimun. Bahasa Arabnya ini saim, bahasa Melayunya aku puasa sekarang ni. Bila aku puasa, bermakna kita cuba nak menghalang
daripada kita terjebak dengan benda yang melalaikan seperti kata kat orang, cerita orang, ataupun kita nak melarang dia daripada jangan meneruskan lagi pada benda yang melalaikan, mencaci, memaki dan seumpamanya. Ini satu di antara amalan contoh yang diajar Nabi kepada kita. Ialah banyak benda kita boleh kaitkan dalam melalaikan ini. Seperti kalau tak bercakap pun, kita mungkin buat benda-benda yang melalaikan kita dengan agama. Sebagai contoh lah, saya tak tahulah kemungkinan contoh ini sekira tepat pada orang, tapi bagi saya menakutkan jugalah kita boleh menghabiskan berjam-jam dengan telefon kita. Ini cabaran semasa kita lah. Melihat, membaca, ialah segala-gala benda dalam phone ini. Bukanlah baca Quran. Kalau baca Quran tak ada masalah. Tapi kita berjam-jam habiskan masa dengan menelaah benda-benda yang pelbagai. Cerita tu cerita ni, berita-berita ni. Ini pun melalaikan juga. Sedangkan ganti yang lebih baik ialah kita buka saja Al-Quran, buka saja hadis Nabi untuk kita baca. Contohnya lah. Maka ini pun kata para ulama di antara benda yang melalaikan. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih bahawa adab kita berpuasa dan kita berRamadan ialah jangan kita terjebak dengan benda melalaikan dan melupakan kita kepada pahala. Hadis Nabi jelas daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, sabda antara sabda Nabi, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maksudnya kata Nabi, sesiapa yang tidak mampu dan tidak nak meninggalkan kata-kata yang tak elok, palsu, kata-kata yang tak senonoh, amalan yang tak elok, kata Nabi, Allah tak berhajat sampai dia berpuasa, tinggal makan minum. Allah tak berhajat. Bermakna di situ seolah Nabi meletakkan satu kaedah yang mudah. Tak payah puasa lah orang macam ni, seolah macam tu. Bukan larang puasa, tapi tak salahnya, tak payah puasa lah, merugikan saja. Ini satu di antara peringatan yang sekira penting untuk kita ambil sebagai peringatan bersama. Ini adab yang pertama. Saya cuba menelaah baru dalam 3-4 hari ini daripada satu kitab, kecil kitabnya, tapi menarik perhatian saya. Kitab lama lah juga, tapi saya baca, iaitu karangan yang dituliskan oleh Al-Imam As-Samarqandi, seorang tokoh besar dalam tasawuf. Dia kata dalam kita nak melatih kita supaya tak lalai dalam bicara ke, perkataan ke, ketika sedang berpuasa dan ketika berRamadan. Kata Al-Imam As-Samarqandi, ada dua benda yang kita patut amalkan. Yang pertama ialah kita sentiasa dalam keadaan mutawadhi', berwuduk. Ini satu benda yang nampak pelik, tetapi itu cara kita untuk tidak dilalai dan lupa. Kerana kata beliau, ini pandangan beliau, menarik. Bila kita berada dalam wuduk, sentiasa berwuduk, mutawadhi', maknanya kita akan menghalang daripada gangguan-gangguan yang boleh merosakkan amalan kita. Kerana syaitan, dia boleh rapat dengan kita sebab apa? Kita wuduk tak ada, cakapan tak jaga, syaitan mudah masuk. Tapi kalau kita jaga wuduk, ini pandangan daripada Al-Imam As-Samarqandi, menarik. Bila jaga wuduk, dikata gangguan tidak mudah masuk sebab kita bersih, fizikal bersih, hati bersih, menyebabkan tidak mudah kita untuk digoda syaitan dan tak mudah terjebak benda keburukan. Dia bagi contoh, kalau kita wuduk sentiasa, kita mudah nak beribadat. Sikit-sikit nak solat duha, tak 2 rakaat, tambah 4, tak 4 jadi tambah 6. Sikit-sikit tunggu azan zuhur masuk, kita boleh qabliyah, ba'diyah. Sikit-sikit wuduk ada, kita boleh pegang mushaf Quran. Jadi bila masa kita nak benda yang tak baik, tak elok. Ini contohlah. Saya fikir ini satu contoh yang baik. Pertama, kita berwuduk. Yang keduanya ialah untuk kita menghalang daripada kita berada dalam keadaan lalai dan lupa leka, dan sehingga kita merosakkan amal puasa kita, ialah kita sentiasa basahkan lidah kita istighfar.
Sentiasa sebut di bibir kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak langsung kata Syekh Adam Samarkandi, istighfar itulah sebagai pendinding kita dengan benda-benda yang melalaikan, yang melekakan. Ini pandangan yang boleh kita fikir, renung bersama. Saya kira ada kewajaran kita ambil sebagai peringatan bersama, iaitu dengan cara kita berwuduk sentiasa, kemudian istighfar sentiasa. Amin ya rabbal alamin. Baik. Antara adab dalam kita berpuasa dan berRamadan, tuan-tuan, ialah yang keduanya ialah kita bersahur walaupun sedikit, hatta walaupun dengan air seteguk. Anta tasahharu ala syai'in wa in qalla walau jur'ata ma'in. Ini adab akhlak juga ni. Kita bersahur walaupun makan sedikit, hatta tak nak makan pun sekadar jur'atu ma'in. Jur'atu ma'in ini makna seteguk air, seteguk aja, cukup. Ini adab. Dimasuk dalam adab berpuasa atau berRamadan, iaitu bersahur walaupun sikit dan minum air walaupun seteguk. Subhanallahil azim. Daripada Ibn Hibban, Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah kamu, dalam sahur ada keberkatan. Saya menelaah sedikit sebanyaklah kenapa Nabi kaitkan sahur dengan keberkatan. Yang pertama sekali, kata para ulama, di antara pandangan Al-Imam Syaukani, tokoh tafsir yang terkemuka, dia kata bahawa bila kita bersahur, apa niat kita? Orang sahur niat nak puasa, confirm lah. Ramadan pula, sahurnya kita jam 4:30-5 pagi, belum subuh tu, niat dalam hati confirm nak puasa. Tak ada orang bangun sahur, kenapa sahur? Sesajalah nak makan, letih, rasa lapar. Tak ada. Jadi kata Imam Syaukani, saat kita bangun sahur kerana niat berpuasa, makanan tu berkat. Sebab niat kita niat yang begitu betul, benar dan sahih. Kerana berpuasa. Besok pagi nak start puasa, kita bersahur. Maka situ ada keberkatan. Sebab kita makan kerana Allah dan tujuan kerana berpuasa. Ini pandangan Syaukani. Sebab kata Syaukani, maknanya sahur kena ambil. Jangan tak ambil. Sebab kalau tak ambil, kita tolak keberkatan. Walaupun air seteguk, air itu sampai tak betul. Nabi kata, ambillah sahur. Walaupun seteguk air, walau bijur'ati, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Hadis pada Abu Daud. Mana Nabi nak tekan kepada kita supaya walaupun air seteguk pun ada berkatnya. Siapa minum air seteguk? Nak puasa. Jadi itulah pintu keberkatan. Soal berkat macam mana kita tak tahu. Kita tahu berkat macam mana. Yang penting dia adalah rezeki untuk Allah berkati kita. Boleh jadi berkat datang keadaan kita nampak tak nampak, wallahu a'lam. Baik, itu satu perkara. Yang keduanya, kata para ulama, kenapa Nabi kaitkan sahur dengan keberkatan? Sebab kita mengamali sunnah Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Amalan bersahur, tuan-tuan, amalan Nabi-Nabi. Puasa yang dilakukan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Puasa Nabi Daud ke, puasa Nabi Isa ke. Sebab Nabi ini berpuasa. Cuma syarat mereka berbeza lah. Caranya berbeza Nabi-Nabi. Tapi syarat berpuasa ada. Betullah bukti adanya puasa sebelum ini, Quran beritahu. Dalam Al-Baqarah 83, Allah sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu diwajib berpuasa sebagaimana orang dulu diwajibkan. Orang dulu siapa? Iaitu Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Pernah diwajib berpuasa. Maka Nabi-Nabi Rasul-Rasul semenjak para Nabi yang pertama berpuasa, mereka berpuasa dengan memulakan sahur. Sahur. Tak ada Nabi yang tak bersahur dengan Nabi Muhammad. Jadi kata para ulama, itu berkat amalan Nabi-Nabi. Jadi kita bersahur mengambil berkat amalan Nabi.
Sahur Nabi-Nabi. Jadi kalau orang tinggal sahur, ditolak pintu keberkatan. Seorang Nabi Rasul, tuan-tuan, bila buat satu amalan, ada nilainya. Tak mungkin Nabi Rasul buat satu benda, tak ada nilai. Tak mungkin. Ada nilai kebaikan sebab itu. Sebab mereka makhluk yang terpilih, amal mereka pun Allah angkat sebagai amal yang mulia. Walaupun namanya bersahur. Ini antara kelebihan. Yang ketiganya ialah, kenapa Nabi kaitkan sahur itu berkat? Yang ketiganya ialah kerana sahur itu adalah di antara perkara yang Allah minta. Allah suruh. Bukan Nabi minta, Allah suruh. Mana syarat sahur ini syarat Allah Azza wa Jalla. Dan bila Allah minta, ia ada keberkatan. Ini tiga sebablah disebutkan oleh para ulama tentang kenapa kita diminta bersahur. Wallahu a'lam. Jadi hal ini antara adab kita berpuasa, jangan tinggal sahur. Cuma satu lagi adab bersahur ini, tuan-tuan, ialah kita melewatkan sahur kita. Takhir as-suhur ataupun as-sahur. Melewatkan sahur dengan maksud yang lain, kita bersahur merapati jam subuh nak masuk. Apa sunnah dalam kita bersahur? Antaranya ialah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahawa afdal bersahur ialah kira-kira 50 ayat dibaca belum azan berkumandang. Ini sunnah bersahur, adab bersahur. Lewatkan sahur. Kira-kira berapa lama? 50 ayat dibaca belum azan berkumandang. Dalam bacaan tartil, bukan bacaan gopoh, tidak, bacaan tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Itu bacaan tartil. Mana kita baca dengan tartil secara agak perlahan, tidak legopoh. Kira-kira berapa ayat? 50 ayat, 50 ayatan. Nabi sebut begitu. Itulah waktu afdal kita bersahur. Makna apa? Maknanya lewatkan sahur. Jadi sahur pukul 2 pagi tak ikut sunnah. Sah puasa itu bukan masalah sah tak sah puasa. Tak sahur pun sah puasa. Cuma hilang berkat tak sahur. 2 pagi bersahur, kemudian tidur lena, sah puasa. Tapi kita kehilangan sunnah Nabi. Apalagi kalau sahur jam 12 tengah malam, balik daripada moreh, balik daripada masjid pukul 11, kira terus dengan moreh plus dengan sahur sekali. Soalnya tidur lama sikit. Kita kehilangan sunnah. Tak berdosa, tapi sunnah kita hilang. Bayang sebulan Ramadan, sunnah tak buat, tak bersahur, rugilah kita. Betullah sahur yang dianggap adab yang utama ialah kita lewatkan. Jadi kalau kita tengok dalam kerangka masa lah, ini masa yang tidaklah spesifik, tetapi ikut kerangka masa, maknanya kalau jam subuh sekarang 6.03 minit waktu Kuala Lumpur ataupun Selangor, Shah Alam dan kawasan sewaktu dengannya, 6.03 minit, 5.30 waktu terbaik kita bersahur. Dalam 30 minit, 40 minit belum nak masuk waktu. Ini Ustaz berbabitkan soal imsak pula. Waktu imsak, tak salah kita makan lagi. Imsak ini kita berjaga-jaga, itu saja. Boleh makan, tak ada masalah. Jangan pula imsak begitu terus. Imsak ialah satu tempoh masa berhati-hati. Mana kita ingat-ingat. Jadi tempoh ni cukup cantik. Kira-kira setengah jam, 40 minit belum azan masuk, itulah waktu kita sunat bersahur. Sebab kalau tuan-tuan baca Quran 50 ayat dengan tartil dalam setengah jam. Dalam setengah jam. Kalau baca gopoh 3 minit selesai baca Quran. Tapi kalau baca dengan tartil setengah jam, macam kita baca Al-Mulk lah. Al-Mulk kalau 30 ayat tu kalau baca tartil sekitar dalam 14 minit 15 minit, ya. Jadi tambah sikit lagi sekitar setengah jam. Jadi tuan-tuan, ini adab ni. Dan benda macam kita kena cuba amalkan. Dan alhamdulillah ramai orang buat, tapi ramai yang tak faham. Terutama golongan anak muda kita, dia tak nampak nak sahur pukul dekat subuh. Dia nampak sahur jam 2 pagi, santai-santai di kedai kopi, akhir balik tidur.
Sebab nak tidur lama sikit, lena sikit. Lena tu akhirnya subuh pukul 7.30. Ini masalah. Jadi benda macam ni, dia Ramadan ni sebenarnya tuan-tuan dia melatih. Di samping pahala menanti, dia satu tarbiyah, pendidikan daripada Allah buat kita. Dan menariknya kata Al-Imam Al-Ghazali, bila kita lewat makan sahur, bermakna apa dapatan kita dapat? Dapatan penting, kita boleh jemaah subuh. Kita lewatkan sahur, merapati subuh, baru kita boleh jemaah subuh. Itu dapatan paling besar tu. Subhanallah, tiap-tiap pagi dalam musim Ramadan, boleh jemaah subuh. Confirm. Dan sembahyang subuh jemaah ni tuan-tuan, jangan cakaplah pahala bersama mana, Nabi sebut. Nabi sebut. Apa kata Nabi SAW? Salatul fajri fi jama'atin. Sembahyang subuh berjemaah di masjid, kata Nabi, seumpama apa? Seumpama qamal laila kullah, orang tu seolah dirikan malam seluruhnya dengan ibadat. Seolah dia tak tidur semalam. Daripada jam tengah malam sampai pagi, ibadat. Seolah macam tu. Pahala siapa yang sembahyang jemaah subuhnya. Tengok. Jadi semua proses. Batulah kata para ulama dalam banyak tafsiran, kata mereka, Ramadan daripada apapun perintah Allah kepada kita, baik siam qiyam, semuanya proses mendidik kita manusia. Didik hati, didik jiwa, didik perasaan, bukan bebanan dan bukan penyaksaan batin. Didikan belaka. Didik kita. Contoh sekarang lah. Nampak sekarang tuan-tuan, bila kita dah puasa, masjid boleh mari awal. Dengar tunggu azan. Ini satu didikan juga ni. Jam 12.30 tak bukan masa makan. Tengok, kita mula melangkah duduk masjid, i'tikaf setengah jam, tunggu azan masuk. Dalam masa tu boleh baca Quran, tasbih, tahmid, zikir. Didikan ini. Didikan untuk melazim masjid seawal waktu, hatta tidak Ramadan pun itulah kita. Tuan-tuan, menarik sekali. Sebab agama ni tidak pernah meletak satu benda melainkan didikan, tarbiyah langsung pada Allah SWT. Baik. Jadi di antara adabnya juga ialah kita diminta untuk kita dalam keadaan segera lewatkan bersahur. Sebaliknya, adab dalam berpuasa ialah kita diminta ta'jil al-fitr. Segera berbuka. Arti bila masuk waktu sahaja tanpa tangguh. Tanpa tangguh. Dengar azan berkumandang saja, kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajal fitra. Manusia akan berada dalam kerahmatan Allah, dalam kebaikan rahmat Allah bila mana dia segera berbuka. Datang waktu azan masuk, bismillahirrahmanirrahim, kemudian terus berbuka puasa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Terus buka. So nak makan buah tamar sebiji dua ke, nak minum air seteguk ke, kemudian salat, itu adalah proses sahaja. Nak makan nasi terus ke, yang penting maghrib jangan lalai. Sampai mereka lalai, bahaya. Yang penting adalah segera berbuka. Jangan tangguh-tangguh. Saya tak apa, saya biasa dah. Tak letih mana. Ini bodoh sombong namanya. Ditangguh sampai buka puasa setengah jam kemudian. Tak buka segera. Ini namanya bodoh sombong. Bodoh payah diajar, sombong payah nak beritahu. Islam bukan begitu. Datuk Nabi segera berbuka. Cuma tinggal lagi dalam kaedah kita, dalam sunnah kita berbuka puasa ini, antaranya ialah yang pertama, ini sunnah tuan-tuan. Kalau ikut pada sunnahnya begitulah. Yang pertama, bila azan masuk, sama ada makan buah tamar ke apa saja makanan, kita mula dengan bismillah lah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dah makanan masuk ke lidah atau ke longga, dah makan dah. Setelah kita dah rasa makanan masuk dan dah relax sikit, kita baca doa yang tu. Zahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Itu doa itu dibaca lepas kita dah makan. Bukan habis makan. Ketika dah rasa makanan masuk, kita mula baca zahabadh dhama'u wa thabatil uruq wabtallatil uruq wa thabatul ajru. Ini hadis ni. Tapi orang kita kadang-kadang disilap sikit lah. Tapi taklah berdosa ni. Ini bukan hukum dosa, tak dosa. Silap.
Dia baca terus pada masa nak makan. Sebenarnya kalau ikut sunnah, kita baca doa tadi selepas kita dah rasa makanan masuk di ruang kita, mula dengan bismillah tadi, boleh kita sebut zahabaz dhama. Sebab maknanya begitu. Zahabaz dhama mana apa? Hilang dah dahaga. Hilang dahaga sebab kita dah makan. Wabtal uruq, dan dah masuk rongga kita makanan. Wa thabatul ajr, dan dapat pahala dah. Itu sunnahnya. Jadi amalan kadang-kadang kita tak berapa nak tahu, kita tak buat, bahkan kita salah buat. Tapi ini bukan soal dosa pahala, cuma silaplah sikit. Jadi saya ulang balik, dalam bab kita buka puasa, masuk waktu saja, yang pertama basmalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit baca doa, Allahumma barik lana fi'ima razaqtana wa qina adzabannar, wa kita makan. Buat tambah sebiji dua ais teguk. Lepas itulah dah rasa makan masuk tu, sebatah semua kita sebut zahabadh dhama'u wabtalatul uruq wa thabatal ajru. Itu ringkasan lah, ada doa panjang sikit, kita ambil ringkas. Ini sunnahnya. Ini adab ni. Islam disusun tuan-tuan, cukup cantik. Dia susun sampai tahap tu. Cara berpuasa, cara nak makan, cara nak minum, sampai tahap lewat ke sahur, awalkan buka puasa, semua ini Islam ajar. Nabi datang melengkapkan sebuah kehidupan beragama. Satu sekali. Tuan-tuan, kemudiannya antara adab kita berpuasa atau berramadan ialah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla belum daripada buka puasa, qabailal iftar. Doa ketika nak buka puasa. 5-6 minit waktu belum buka, waktu yang cukup cantik. 5-6 minit belum buka puasa, satu angka mudah lah. 10 minit pun tak apa. Yang penting minit-minit belum buka puasa, ini waktu afdal. Kita merintih berdoa pada Allah. Sebab Nabi bersabda, da'watus saimi la turaddu hatta yuftira. Allah tak tolak doa orang sedang berpuasa sampai waktu berbuka puasa. Allah tak tolak. Batulah ambillah masa. Kita buka di rumah ke, hatta dalam kenderaan kerana kita jam, kita dah readykan air nak minum, tengah-tengah nak masuk waktu, minit ambillah masa. Tengah driving ke, atau di rumah sekali. Rumah dengan anak isteri lagi baik, lagi afdal. Ayah pimpin doa keluarga, suami pimpin doa bersama isteri. Ini satu nikmat harian Ramadan. Jangan lupa. Ini hari kedua, petang Jumaat tuan-tuan. Sebelum buka puasa, sebab Aisyah sebut, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak tinggal amalan itu. Tak tinggal, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudiannya, di antara adab kita berpuasa tuan-tuan ialah kita beri makan orang buka puasa. Kita beri makan orang buka puasa. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan di kalangan orang-orang yang tak cuai dalam hal ini, melalui majlis iftar Ramadan di masjid, kita masuk slot-slot Ramadan. Hari ini kita yang taja keluarga ambil sampai 2-3 slot. Alhamdulillah. Yang ini adab juga ni. Sebab Nabi bersabda, antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghair annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'un. Bagi makan orang buka puasa, pahala dia kita kutip, samping pahala kita tak pernah cuai, tak pernah hilang. Inilah nikmat, adabnya. Bagi kita tuan-tuan dapat cash pahala kerana bagi orang buka puasa. Jadi bayangkan yang taja Ramadan di peringkat masjid sampai 2-3 hari. Tahniah. Moga Allah berkati anda, rezeki bertambah berkat, hidup bertambah mulia, dan iman tambah elok, dan agama tambah mulia. Amin rabbal alamin. Segeralah, sikit pun dia, banyak pun dia. Tahniah. Kadang-kadang bukan takat satu masjid, dia holo bantuan masjid lain pula. Tahniah. Kita ambil kesempatan. Tak banyak pun tak apa, dalam kadar kemampuan kita. Tak beri masjid kita, beri makanan yatim, okey lah. Singgah daripada bazar Ramadan contohnya, beli 2-3 jenis kuih, hantar rumah yatim. Itulah kira sebagai satu pahala itu. Masuk dalam kerangka makan orang berbuka puasa. Ini di antara sunnah yang terakhirlah masa dah masuk azan sekarang ni. Antaranya ialah adab kita berpuasa juga ialah memperbanyakkan infak dan sedekah. Antukthiru minal infaqi was sadaqati. Banyakkan infak sedekah. Kan Nabi disebutkan Aisyah bahawa Nabi bila masuk Ramadan, kana ajwadun nas bil khair. Nabi orang pelaju dalam buat sedekah dan derma. Kemudiannya di antara adab kita berramadan ialah antuwazibu ala satrawih, jaga tarawih.
Yang terawih tuan-tuan jangan tinggallah. Walau satu malam, atas keletihan macam mana pun kita letih, penat, sakit sekalipun, mampu solat seorang-seorang, solat berjemaah lebih afdal. Maka mudah-mudahan semua itu akan menjadi asbab kita dapat redha rahmat Allah yang berpanjangan. Yang penting adalah Ramadan dengan pakej yang lengkap ini semuanya untuk membina hati kita, jiwa kita, memantapkan iman akidah kita untuk beroleh kejayaan dunia dan kejayaan di alam sana. Amin. Teruskan ibadat Ramadan, pakej Ramadan, siamnya, qiyamnya. Itulah harapan kita semua. Allah permudahkan. Allahumma amin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.